ada 12 bulan. Dan daripada 12 bulan Islam tu, ingat kot no, mula-mula Islam apa sebut tengok mana yang ingat. Ramadan dulu. Dia dulu ni dibuat nasyid, dia kata payah sangat nak ingat, berlagu sikit. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'aidah, Alhamdulillah, habis. Jangan Zul Alif lah, tak ada. Jadi 12 bulan Islam semuanya. Jadi daripada 12 bulan tu, Muharram ini adalah bagaikan Januari lah, permulaan kalender. Dan istimewanya Muharram ini ada beberapa sebab. Pertama, Muharram ini dia termasuk di antara 4 bulan haram. Apakah bulan-bulan haram itu? Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Ta'ala sebut daripada 12 bulan yang Allah ciptakan, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan berperang atau 4 bulan yang dihormati, iaitulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan keempat-empat bulan yang dihormati ni semua dia ada reason, dia ada sebab kenapa. Pertama, Zulqa'dah adalah, dia kalau bulan dihormati ni maknanya bulan yang dilarang daripada berperang lah. Zaman dulu-dulu, dia orang tanya, ustaz, orang dulu ni memang kerap perang lah. Arab ni dia punya tabiat perang, hobi lah, boleh kata hobi lah. Orang Arab ni hobi dia memang berperang. Saya ingat tuan-tuan yang pergi umrah haji ni pun nampak gaya mereka cakap macam nak bergaduh. Jadi bayanglah nenek moyang daripada dulu, haji aku memang bergaduh. Dia stamp lagu tu, dia hobi dia bergaduh. Macam kita orang Melayu dah, kita hobi kita mengumpul stamp, tukar sport rim, makan nasi kandang, tu lah kita. Jadi semua yang menyihatkan. Jadi mereka hobi dia perang. Jadi bila perang ni kerap sangat perang, dia kena diperingat, tak boleh, ni Muharram ataupun ni bulan-bulan dihormati, tak boleh perang. Zulqa'dah dilarang berperang sebab itu adalah musim orang berangkat pergi ke tanah suci. Jadi perjalanan kena selamat, jadi tak boleh berperang. Zulhijjah sebab bulan orang buat haji, orang tengah ibadah, mana boleh perang. Muharram tak boleh perang sebab orang balik daripada haji, orang balik daripada haji, jadi perjalanan kena selamat. Rajab adalah bulan, orang panggil bulan ibadah, sejak pada sebelum kebangkitan Islam lagi dulu lagi. Jadi sebab empatnya tu, kerana kemuliaan dia. Jadi salah satu daripada 4 bulan yang dihormati itu adalah bulan Muharram yang sedang kita berada ini. Tapi istimewanya Muharram ni juga adalah kerana dia adalah bulan yang asalnya bukan nama Muharram. Tuan-tuan kena tahu ya. Hari ni kita berapa 5 Muharram ke apa hari ni kan. Jadi Muharram ni asal dia bukan nama dia Muharram. Asal dia adalah Safar Awal. Nama bulan Muharram ni asal dia Safar. Dia kan Muharram, Safar. Safar yang akan mai bulan depan ni itu disebut dulu Safar Sani, Safar kedua. La ni dipanggil Safar Awal, dipanggil dulu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang memberikan nama yang mulia ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kata Nabi Muhammad SAW, puasa yang paling afdal selepas daripada puasa Ramadan, dengar elok lah, puasa yang paling afdal selepas puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah. Bulan Allah. Apa dia bulan Allah? Mungkin ramai tak tahu, no? Puasa yang paling afdal selepas Ramadan adalah puasa Syahrullah, bulan Allah. Itulah dia Al-Muharram. Hadis Nabi SAW, Nabi sebut puasa paling afdal selepas Ramadan, puasa di bulan Allah. Maka kalau orang tanya bulan Allah itu apa? Inilah dia, bulan Muharram. Istimewa ni, bulan Muharram ni disebut bulan Allah. Dan paling kemuncak keistimewaan dia dalam Muharram ini adalah iaitu pada tarikh 10 Muharram yang akan jatuh pada minggu depan, tak salah perkiraan saya hari Jumaat kalau tak silap, 10 Muharram minggu depan, yang mana orang biasa sebut Ashura. Kadang Ashura orang tak tahu sangat, bubuk dia tahu, bubuk Sora siap main, setengah main negeri ni dia panggil suraan, dia panggil
ada panggil Ashura, macam-macam lah, nak buang pula cerita begini no. Tapi yang paling istimewanya sebab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, baginda Nabi ketika qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Ashura. Masa Nabi pergi Madinah, Nabi tengok orang Yahudi ni pakai duk puasa, depa puasa. Jadi bila tanya depa, pakai pasal apa duk puasa ni? Nabi tanya depa, faqala ma hadha? Ini duk puasa-puasa ni pasal apa? Kata orang Yahudi yang berpuasa pada 10 Muharram itu, kata depa, haza yaumun salih. Ini hari banyak dia kata. Ini hari penuh kemuliaan, ini hari banyak baiknya. Maka ditanyakan pada mereka, apa yang mulia, apa yang baik sangat 10 Muharram ini? Kata mereka, inilah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Itulah kisah yang disebutkan oleh popok Yahudi. Rupanya itu Independent Day, hari kemerdekaan. Nenek moyang mereka dulu selamat daripada cengkaman Fir'aun, yang mana Fir'aun ni telah pun menghamba abdikan popok Bani Israel ni selama 210 tahun. Menjadikan mereka ni betul-betul punya macam-macam lagi lah, buat kerja itu ini, teruk menindah mereka ni 210 tahun. Jadi sebagai tanda kesyukuran nenek moyang mereka dulu, macam kita kemerdekaan kita lah. Jadi maknanya walaupun peristiwa tu dah pun berlaku lama, nikmat kesyukuran merdeka tu kena disyukuri zahirnya dengan berpuasa. Tuan-tuan tahun ni sambut merdeka boleh puasa lah kot no. Dia kata payah Ustaz nak puasa pun kenduri sana sini. Sekali kenduri macam mana nak puasa? Baru niat tadi dah makan no. Kita tak minta pun mereka panggil. Jadi adalah alasan tuan-tuan tu. Jadi maknanya sebab istimewanya 10 Muharram itu adalah kerana peristiwa yang saya sebut tadi. Maka oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyeru umatnya supaya kalau orang popok Yahudi pun puasa pada 10 Muharram disebabkan peristiwa yang berlaku pada Nabi Musa, Nabi Musa itu pun Nabi kita juga, maka Nabi kata kita pun puasa juga pada 10 Muharram. Dan kena bagi beza lah dengan orang Yahudi. Jangan mereka 10, kita pun 10, apa beza? Nabi kita beza sikit. Awal puasa 9 hari bulan, puasa awal sehari sebelum 9, 10, beza dengan mereka. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kesempatan ni saya berminat untuk nak tarik perhatian tuan-tuan semua, muslimin muslimat sekalian, berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Banyak kalau dalam pandangan para alim ulama, kejadian-kejadian yang berlaku dalam bulan Muharram ni begitu banyak, dan jalan riwayat pun banyak. Ada yang mengatakan Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada bulan ini. Ada mengatakan Nabi-Nabi Allah dapat wahyu pun dalam bulan ini. Ada yang dikatakan Nabi Yusuf terselamat daripada penjara, menangkih lah maknanya time tu. Jadi pun dalam bulan ini. Ada yang mengatakan Nabi Nuh punya bahtera tersadai di Bukit Al-Jud, pun dalam bulan ini juga. Wallahualam. Tapi yang paling orang kata terang lagi, bersuluh jelas, obviously sekali adalah itu Nabi Musa Allah selamatkan dan Bani Israel daripada Fir'aun, yang kejadian peristiwa Exodus itulah yang laut terbelah, tuan-tuan baca berkecil dulu ni. Itu berlaku dalam bulan Muharram. Dia tiap-tiap bulan ni dia ada istimewa masing-masing lah. Cuma Muharram ni istimewanya itu. Muslimin muslimat sekalian, okey, dulu pasal apa orang-orang popok Yahudi mereka ni sangat meraihkan peristiwa Muharram itu ataupun 10 Muharram? Sebab dulunya Fir'aun itu sendiri, yang mana Fir'aun ni bukanlah nama, dia gelaran. Macam kita Melayu Sultan, kita main Sultan lah. Tapi kalau mereka pemerintah Mesir, dia dipanggil sebagai Fir'aun. Fir'aun ni kurang lebih dia ada 31 dinasti, 31 biarlah pemerintahan dia ni. Dan macam-macam jenis rupa ada, macam-macam jenis orang, bentuk-bentuk kezaliman
Ada salah satu daripada tu apa yang kita paling kenal itulah Ramses the second yang melawan Nabi Musa tu, apa Amon, Hetep, apa lagi nama macam-macam. Ada salah satu daripada Firaun, saya dulu mengaji Mesir, tu yang kenal sangat tu, bukanlah kena dengan saudara pun. Tapi duk pergi museum tu, duk dengar lah cerita macam-macam. Duk nganga lah, duk kerah, duk cengkung macam. Ada salah satu daripada dah nak abang kata zalim sangat, kejam sangat, dia duk menindas orang lain. Ada salah satu daripada Firaun tu dulu, dia ni jenis dia akan lumuk dia punya hamba dia tu dengan madu. Dia lumuk kawan tu dengan madu. Tuan-tuan tahu punya huduh orang lain, dia lumuk kawan tu dengan madu. Pasal apa? Pasal dia kalau musim panas lalat banyak. Tuan-tuan kalau biasa duduk negara 4 musim tahu lah kan, lalat mesti banyak, nak tidur pun masuk dalam hidung apa ni, lalat kena hijau-hijau besar-besar main mana, tak tahu basah-basah. Lalat ni kalau musim panas dia akan main hurung tau. Jadi sebagai Firaun macam aib, macam malu apa lalat tu main macam tak mandi je. Jadi dia pergi lumuk kawan tu dengan madu supaya lalat tu semua pergi kat kawan tu. Apa salah kawan tu pergi lumuk kawan tu semata-mata nak bagi lalat tu pergi kat dia, jangan main kat aku. Tu macam-macam lagi dia buat kesalahan di zaman Firaun dulu. Senang siapa buat salah dia potong hidung. Sebab itu dulu wujud satu perkampungan, saya tak tahu ada tak lagi, dia panggil the village of noseless men. Kampung tak ada hidung, orang semua kena kerak hidung semua kena kerak hidung. Macam-macam zalim, kejam. Tapi jangan bimbang, semua kekejaman Firaun ni Allah Subhanahu wa taala balas. Dalam sejarah terkenal, orang Yahudi dia panggil sebagai Maqat Mizyarin. Maqat Mizyarin ni adalah dia panggil wabak Mesir. Dia panggil wabak Mesir. Tuan-tuan, saya nak cerita lebih daripada tuan-tuan, saya duk kempen movie pula, God of Egypt tu ada dalam filem tu ada. Saya tak tengok, saya tidak Rasul je banyak tengok apa depa lah kata trailer kot. Nah, itu Tuhan telah menurunkan 10 malapetaka atau 10 bencana yang Allah turunkan sebagai balasan kejam, jahat sangat, zalim depa ni, puak-puak Qibti ni, puak-puak ni keturunan Firaun ni lah, yang mana mereka ni terlalu berlaku zalim sangat kepada Bani Israel ni semua. Maka Allah turunkan 10 dipanggil wabak Mesir ataupun malapetaka yang dahsyat, iaitu antaranya Allah Ta'ala turunkan pada mereka ini berlakunya taufan, belalang ni ribut, belalang saja, kutu, katak, darah ini bukan darah tak tahu daripada mana, daripada sungai pun semua darah belaka. Katak tu pula bawah katil, di mana-mana ada katak, buka periuk nasi pun ada katak, melimpah-limpah katak ni banyak, geli kan. Tapi ayah saya dulu pelik sikit, duduk di kampung dulu. Orang kampung dulu bukannya ada elektrik apa kan. So ni cahaya bulan, dia nak pergi sekolah, dia cerita lah, dia mandi-mandi, dia ambil sabun. Macam biasa lah, tunggu pagi tu sabun tu dia berasa lembek sikit, dia tonyong kawan tu depan belakang. Awak lembek dengan sabun ni, dia tengok ke lampu ada ke bulan sikit. Tu dia Pak Long tu. Katak orangnya. Tapi katak ni kalau zaman dulu-dulu ni sampai macam tu, penuh bawah katil lah apa, dia banyak, terlalu banyak. Untuk tengok dalam sejarah memang ada dia disebut sebagai wabak Mesir, dia panggil. Tengoklah ni sekali pantang sebut, buka Google tu kan. Tapi dan kalau ikutkan dalam catatan orang Yahudi ni, dia banyak lagi, sampai 10 semua. Ada belalang, ada ribut yang mana hujan turun, hujan batu api, bisul, kudih, kutu, lalat, kumbang, macam-macam main ni semua. Tapi kalau dalam Quran yang saya sebut ini, kebanyakannya ada 5 yang utama. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-A'raf ayat 133. Semua menceritakan hak yang saya sebut ni, tapi yang paling utama mai taufan, belalang, kutu, katak, darah ni semua macam-macam. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, kutu punya banyak, sampai Firaun pun dia gaul kepala koyak darah, tuan-tuan tahu. Kalau salah satu jugalah, wallahu a'lam, bukannya ada dalam Sahih Bukhari ke apa, tapi orang banyak mendakwa pasal apa Firaun ni kebanyakannya botak.
Maaf tu yang botak ni jangan ni pula Ustaz tembak kita apa dah. Kebanyakan Firaun ni tak berambut, kebanyakan tak berambut. Pasal kejadian start pada ni, wallahu a'lam, ada yang mengatakan pasal start pada tu kutu banyak kan. Kau dah tahu sangat. Zaman saya sekolah dulu ada member saya sekolah agama kan pakai songkok. Dia bubuh di sini tutup songkok tu. Dia buat lagu tu, cara nak mematikan kutu atas kepala. Tu paling teruk lah, sekolah mana saya tak tahu lah. Dan saya takut bukannya kutu mati, dia jalan dulu sangat. Jadi kebanyakannya dia botak pasal dia kutu dia banyak sangat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bila berlaku benda-benda ni semua sebagai satu balasan atas kekejaman mereka terhadap Bani Israel. Bagi kita umat yang ada pada hari ini satu pelajaran. Ini satu pelajaran. Apa pelajaran paling pentingnya adalah dalam hidup jangan buat zalim dengan orang. Buat zalim pada orang, buat jahat pada orang, pasti Tuhan akan balas balik. Wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Buat baik walau sebesar zarah atom sekalipun, kecil sangat dulu tu. Kata besar biji sawi ke apa kan. Sikit pun Tuhan tengok, hak jahat pun lagilah Tuhan tengok. Maka dalam surah Isra Tuhan sebut apa? Ayat 7 apa? Setiap kebaikan yang kita buat itu pasti dibalas, dan juga sebaliknya akan dibalas. Kata ulama berpesan pada kita dalam dunia ni ada 3 perkara siapa buat sebelum mati pasti kena. Ni ingat pesanan lah buat saya jugalah dan semua. Dalam hidup ni ada 3 perkara siapa pergi buat sebelum mati dia pasti kena. Dia akan kena juga. Sebelum mati dia kena rasa juga. Kalau lepas mati, akhirat nanti cerita alam barzakh tu dah episod lain. Ni sebelum mati dia pasti kena, kata ulama 3 benda. Dan ketiga-tiga benda ni pun kalau saya sebut pun tuan-tuan kebanyakannya akan akui lah betul juga. Pertama, buat benda apa? Ni semua ni benda hak tak elok lah ni. Sebelum mati hang pasti kena balik. Pertama sekali adalah uquqil walidain, derhaka kepada mak bapak. Buat jahat pada mak bapak, zalim, aniaya mak bapak ni semua, maka sebelum hang mati hang pasti akan kena. Maka kita orang sekeliling ni tak salah duk gaduh duk tengok bila dia nak kena. Apa tak ada kerja apa. Sibuk duk tengok orang. Itu semua urusan Tuhan, baby. Orang zalim, orang derhaka mak bapak, dia akan kena. Tapi itulah tuan-tuan, kita dalam cerita pasal anak derhaka ni kita bimbang juga kadang. Orang tua-tua kan, dia tak sama macam dia masa zaman muda dulu. Dia tak apa nak kuat, cakap pun kadang tak betul. Kadang kita layan dia, derhaka ke aku kan? Mak kita duk ni marah kita balik, aku ni salah cakap, takut jadi derhaka. Jaga setakat mana boleh. Kadang kita pun tak mampu juga. Kadang ada setengah mak ni pun tak tahu, dulu muda-muda tak ada macam tu. Main tua-tua ni kuat maki pula. Dia maki anak dia, dia sakit. Lepas tu tak tahulah. Tapi macam tu ustaz, maknanya bukan anak derhaka, mak derhaka lah kot ustaz nama. Itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai anak ni layan elok lah. Kawan saya cerita ni, cerita sini lah, habis sini pause kamera apa ya tu ada kamera ni. Apa nama ni, kawan saya tu ada seorang kawan kita ni ngaji agama. Satu hari dia janji dengan mak dia nak balik kampung. Dia tengok lebih kurang, dia kata dalam kuih 8 lah, maghrib tu lah sampai insya-Allah. Dengan cuti sekolah, jalan jam, tandas penuh. Dengan anak bersilat dalam kereta apa, jam pula tu. Sampai rumah mak dia pukul 12 kat pukul 1 sampai pun. Mak baru tunjuk mata dah sampai pun. Tapi dalam dia duduk ni tu, dia beli singgah RNR, dia beli buah naga. Dia tahu mak dia suka dragon fruit, makan merah mulut tu lah. Mak dia suka makan tu, jadi singgah beli. Tapi sampai rumah mak dia lambat. Sampai depan rumah mak dia buka pintu dengan mata duduk lagu tu kan. Tahu mak dia kata apa? Wala salam wala kalam. Tak ada cakap, tak ada salam apa, tak ada. Ingatkan lupa dah rumah mak ni. Mak dia kata, ingatkan lupa dah rumah mak ni. Ni kawan saya kata nah, bukan saya, kawan saya kata. Dia kata, Ilyas, tangan aku yang pegang buah naga tu rasa nak lempang. Kita akan letih dengan anak dengan apa. Mak boleh macam kita ni dah janji pukul 8. Orang tua kadang dia tunggu sampai terlena depan rumah. Dia rasa apa siapa tak boleh nak faham. Dia ayat dengan mata jegi betul. Dia kata tu
Bini dia kata, tak apalah bang, dia mau tu macam itulah. Lepas tu isteri ni penting. Kalau dapat bini jenis simbah minyak api-api jenuh, itulah bang pun beli buah naga, mak pun macam naga, bagus. Kalau saya jadi abang tak balik lah, tak ada neraka, ambillah mak macam ni. Lepas tu isteri kena bagi sokongan moral pada suami untuk taat pada mak dia. Ingat tu, jangan jadi batu api. Lepas tu kita anak ni kita layan seupaya kita je lah. Apa nak buat kan, orang tua bila dia meningkat, kita pun akan tua, kita akan tua juga. Maka layan semampu seboleh kita tu sajalah, kan. Dan hak derhaka ni tu sangat. Dah lah telefon balik apa pun dah, apa tu balik duk cari pasal dengan mak apa, tu cerita lain satu. Yang kedua, orang yang pasti akan dibalas di dunia sebelum dia mati, yang keduanya adalah iaitu orang yang dia buat jahat, dia buat benda tak elok, lepas tu dia pergi heboh ke orang, pergi cerita ke orang pula, malam tadi dia buat ni, petang tadi dia buat ni. Oh, dia pergi viral lah, bahasa lah ni viral lah. Baik itu dalam banyak-banyak manusia, Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah menyebutkan semua manusia ini akan diampun Allah Subhanahu Wa Taala selagi hang tak syirik apa semua kan, Allah ampun. Illal mujahirin, kata Nabi. Kecuali mujahirin. Apa makna mujahirin? Jangan terbalik dengan muhajirin, itu lain. Mujahirin ini maknanya orang-orang yang malam tadi dia buat dosa, dia buat maksiat, benda tak betul. Di siang hari siapa pun tak tahu, dia pergi habaq. Malam tadi aku tampak laki aku berakai, padam muka, boleh sedap sikit. Siapa dia laki dalam rumah ni? Bini kata lagu tu. Dah hampir tampak lagi, hampir cerita ke orang. Dia nak abang atau dia terror sangat ke apa? Dia pergi mabuk ke, dia pergi dating ke dengan awek mana-mana, dia pergi cerita ke orang. Sebab tu, maaf tuan-tuan, saya nak abang sini nah. Musim-musim Al-Hijrah ni, musim-musim awal Muharram ni, banyak penganjur-penganjur panggil. Tak kisahlah artis ke apa yang berhijrah untuk main bercakap, bagus. Tapi minta sangat-sangatlah penganjur pun tolong bagi guideline, the do's and the don't kepada penceramah-penceramah ataupun pengkuliah yang dahulunya hidup dia begitu, dia dah berubah apa. Soalan tu penting kadang tu. Boleh tuan ceritakan macam mana zaman hidup zaman ni dulu? Habis kawan tu cerita masuk disko lah dengan perempuan, apa gelek tiang lah apa. Kita tak pernah pergi pun rasa teringin. Syafah nak petrai tak apa, kerana Allah jam tak boleh macam tu. Yang tuan dia dengar Nabi sebut sangatlah tidak cerdik manusia yang menceritakan kembali zaman jahiliah ke, zaman buruk atau dosa-dosa dia kepada orang lain setelah dia dah bertaubat pada Allah. Nabi kata tak cerdik orang lagu tu cerita ke orang. Ingat kan, walaupun orang kata apa, oh saya bukan apa, saya nak merendah diri, tak kena gaya lagu tu. Tak usah membuka pekung di dada. Zaman muda punya cerita, past tense is past tense lah, you know. Ini future future tense apa. Dah zaman dah tak usah cerita hak dulu-dulu punya cerita. Hak dulu-dulu lah. Ada orang jenis lagu tu cerita balik zaman-zaman dia dulu. Orang puji dia lah ni jadi orang masjid, janggut sampai pusat tu panjang. Serempan dengan cakap pun mulut duk wirid panjang, kata Tuan Haji ni bagus, saya tengok no. Apa rahsia tu? Oh, saya dulu bukan macam ni. Saya ni dulu banyak girlfriend. Banyak girlfriend, hak tumbang pun ramai. Tetapi dah balik Mekah kan, jadi kita kena berubah sikit lah. Oh, perangai lagu tu tak betul. Tentu kalau ada jumpa orang lagu tu, saya ingat kena beri nasihat dia sikit. Cerita benda zaman silam pada orang, itu perangai tak elok. Nabi SAW sebut. Kita dengan isteri pun sama. Tak usah duk cerita lah, benda hak sudah-sudah lah. Abang ni bagus betul ni, saya rasa betul dapat abang. Nanti selalu abang ni dulu bukan lagu ni, lagi seminggu nak tunang abang dulu ada cerita 7 orang kot rogol dulu ni kan? Tapi polis tak ada tangkap, lari nyorok aku ni apa, hudup wangai lagu tu. Tapi melain, tapi dah kalau tuan-tuan ni tuan-tuan pula, kalau ada orang tu dia memang perogoh bersiri, satu Malaysia pun kenal, tak cerita pun orang tahu. Hak tu lain, hak ni orang tak tahu, hak habaq ke orang.
tu buruk perangai, sangat tak elok. Ingat tu saya nak pesan elok. Itu yang kedua. Orang yang buat benda jahat, dia buat benda tak elok, dia pergi ceritakan ke orang, dia akan kena balasan dia balik. Dan yang ketiga, iaitu orang yang dia menzalimi manusia lain, dia buat zalim pada manusia lain. Maka kita yang hidup atas dunia ni samalah. Jangan kita duk nampak Firaun ni lama dah mati, tapi perangai dia masih hidup sampai ke hari ni. Ni ada orang duk buat zalim kat orang. Lah ni wujud scanner tak apa, scammer tu. Dan dahsyat tu, tipu. Dia scam ni punya dahsyat. Sampai buat haji umrah pun scam tu. Sian kawan-kawan kita tu, pakcik-pakcik tu, sian duk melanguk di KLA tu. Sampai pergi umrah balik hari lah. Kan? Pagi tadi kita hantar dia airport, petang tu dia sorong balik dah. Orang tanya dah, kata yang diam lah. Apa kena tipu lah, kena tipu. Bayar 3,500 dapat boleh pergi umrah, duduk hotel 500 meter. Jadi apa? Bohong lah. Tuan-tuan ingat tau, hak duk bohong-bohong ni bukan orang biasa-biasa. Hak duk tipu, duk scam duit orang ramai ni dahsyat. Lah ni kan zaman packaging, luaran lagi cantik. Zaman packaging, kita akan beli barang apa-apa, nampak luar tu cantik, nanti saat lupa buka dalam. Lohan ni jaga. Manusia pun sama. Luaran dia nak ganggu dengan dai bertinta kan. Cakap dengan orang subhanallah. Kita pun takkan dapat lebih menipu, kata Piramli no. Memang sungguh lah ni lebih banyak menipu. Allah, kita pakai lebih nipu rasa segan. Kita pelik sama, banyak menipu orang. Menipu duit masjid pun ada di Malaysia ni. Dahsyat tu. Orang kawan saya ada yang ni duk cerita itu, ada satu masjid tu seorang ahli jawatan kuasa boleh, ya Allah tuan-tuan, shot duit masjid taklah banyak sangat, dekat-dekat lah 20,000 ada. Lepas tu orang duk syak bendahari, kata bendahari ambil, bendahari tu tak mengaku. Dia kata takkanlah duit masjid rumah Allah takkan saya nak ambil, ni balasan Allah. Uish, tahu juga kan. Lalah depa, tapi depa duk syak dia. Lalah depa gempak. Macam nilah kita buat pergi balai lah benda ni, biar siasatan semua kan. Memang dia pun mengaku, dia kata dia ni jadi sungguh ni. Dan dia kata duit tu pun dia kata bukan pergi menabur, dia buat pergi umrah, bukan pergi danau. Dia kata takkan salah. Dia tahu orang lagu ni nak kata apa selain daripada rendam dalam kolah. Dia orang lagu tu, dia faham dia tu mana tak tahu, mengaji mana tak tahu. Dia kata duit masjid pergi umrah takkan salah, bukan pergi benda berfoya-foya. Payah. Itu salah guna lah namanya. Dia macam-macam ni. Banyak kisah-kisah tuan-tuan orang macam tu. Dia yang duk zalim duit orang, duit amanah orang ramai ni semua, jangan buat benda merapu. Maka kezaliman ni semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan balas satu hari kelak nanti. Yang mana bentuk-bentuk balasan tu yang kita takut tu, maka jangan duk buat zalim pada orang. Balasan Allah itu pasti akan tiba nanti satu hari nanti. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan berlakunya peristiwa yang saya sebutkan tadi ni, malapetaka ataupun wabak Mesir. Dan tak cukup dengan itu, akhirnya kemuncaknya Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel ni semua. Dan Nabi Musa alaihi salam membawa mereka selamat. Cuma istimewanya perjalanan kisah Nabi Musa ini sangat istimewa lah tuan-tuan semua. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pokok Yahudi ni kata kami puasa pasal Nabi kami menyelamatkan Bani Israel. Nabi kami tu Nabi Musa lah. Dia pokok Israel Yahudi ni, mereka ni hak Nabi-Nabi hak terror-terror dia mengaku lah. Nabi-Nabi hak kemas sikit. Bagi dia kalau Nabi-Nabi hak kampung-kampung dia tak mengaku. Hak raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi apa lagi, Nabi Yusuf, semua dia. Nabi Muhammad, Nabi kampung mana. Dia tak mengaku, dia tak mau. Dia nak hak kemas-kemas, hak raja, hak apa, hak belah kambing semua dia. Nabi silap dia pun teruk kan. Dan abang pada tuan-tuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bila popok Yahudi ni kata kami puasa pasal Nabi kami selamat kami Israel lah. Dia buat cakap lagu tu. Nabi kita kata fa ana ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih layak terhadap Musa berbanding kamu semua. Maknanya Nabi kita dengan Nabi Musa
itu bukannya jauh sangat. Nak abang kata banyak persamaan, dia panggil similarity ke apa, banyak sangat similar tu pun. Persamaan, saya masuk Penang, bukan saya nak cakap putih tak tuan-tuan. Dia banyak persamaan Nabi kita, tuan-tuan. Kalau Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW masa ni, masa peristiwa Isra Mi'raj, lagilah tuan-tuan tiap-tiap tahun dengar benda tu. Pertama, Nabi Musa, Nabi Muhammad, persamaan dia Nabi dan Rasul. Kedua, Nabi Musa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya adalah Nabi Ulul Azmi. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 35. Yang ketiga, Nabi Musa dan juga Nabi Nuh merupakan Nabi yang juga pengembala kambing. Ini persamaan, pengembala kambing. Nabi kita kata apa? Ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah seorang Nabi itu melainkan dia adalah pengembala kambing. Pernah ada orang tanya, Ustaz, kenapa kebanyakan majoriti Nabi-Nabi ni mengembala kambing? Awak mereka tak menega madu ke, habatus soda ke, jual kurma, ada tangkai, tak ada tangkai ke apa? Kenapa Ustaz? Dia istimewa. Orang yang biasa bela kambing ini boleh jadi pemimpin. Ni istimewa ni, huraian ulama-ulama. Orang hak biasa bela kambing itu boleh jadi pemimpin. Pasal apa? Kambing ni dia macam orang juga. Dia ada macam-macam jenis. Kambing kan ada kambing hak tua, ada hak muda, ada tegeh-gegeh, ada laju sangat, ada jenis mulut lepas apa. Jadi kalau hang boleh bela kambing, elok lah. Dia tahu nak kontrol makhluk ni. Jadi siapa-siapa nak masuk PRN tak ada, tak lama lah. Ni hak PRU nanti apa, kita boleh start bela kambing lah. Ya, awak bela kambing ni, nak jadi calon lagu ni, dia kena bela kambing dulu. Ini tu sibuk makan kambing, bela dah. Tu dia lain. Kambing ni istimewa, dia binatang istimewa. Tuan-tuan mana besok ni mesti tahu punya. Dan yang keempatnya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ni dia punya orang panggil apa lah ni bahasa budak-budak ni kita apa? Chemistry, chemistry. Dia rapat tu pasal apa? Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini semua atas nasihat Nabi Musa. Ikutkan Nabi kita Muhammad SAW, Allah titahkan semayang 50 waktu. Kalau ikut Nabi kita 50 lah buatnya. Setiap 21 minit ke apa kita akan semayang. Tapi tak, Nabi Musa kata, irja' ila rabbika fas'aluhu takhfif. Kembalilah pada Tuhanmu, U-turn jumpa Tuhan balik, mintalah takhfif, diskaun 50 banyak kan. Nabi Musa kata, aku punya umat Bani Israel badan sadar tegak, bina piramid semua pemalas. Punya umat lagi lah halus-halus, badan kecil semua, badan kecil, serba lemah semua kan. Maka kena minta kurang. Akhirnya kurang, tinggallah 5 waktu. Tuan-tuan nanti dapat rezeki masuk syurga, kita semua amin. Nanti dapat jumpa Nabi Musa, jangan lupa salam, cium tangan. Terima kasihlah Tuhan. Tuhan punya cadangan lah, kami sembahyang 35. Tu pun ada member saya tak cukup 5 waktu tu pun. Nabi kita kalau ikut 50 dia buat. Nabi Musa ni syarat, itu istimewa lah Nabi Musa di hati kita tu sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah, disebabkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran pada kita bahawa apabila manusia ini dia buat zalim, dia buat kejam semua, maka balasan dia akan tiba. Kemuncak dia ialah berlakunya peristiwa laut terbelah. Dalam sejarah tuan-tuan, istimewanya adalah apabila Allah Ta'ala menitahkan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini merupakan seorang Nabi Allah yang dalam kebanyakan Nabi-Nabi Allah yang begitu ramai, Nabi keseluruhannya ramai, ada 124,000 orang. Yang kita kenal ini ada 25 Rasul ini semua. Antara ataupun Nabi Allah yang dibesarkan, dia kalau nak jadi ustaz, nak jadi kiai, nak jadi alim ulama ni biasa dibesarkan di pesantren, pondok, sekolah agama, tahfiz, ma'had, biasanya lah. Tapi beza dengan Nabi Musa. Hak nak jadi Nabi ni dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Tu selalu tanya lah, Nabi Musa ni dia Universiti Azhar pun. Peladah dia kata Mesir. Dah, Nabi Musa ni dibesarkan dalam istana Fir'aun. Pak angkat dia Fir'aun, dahsyat. Jadi menjadi satu pegangan kita bahawa sekeliling itu tak akan menggoyah prinsip kita. Kalau nak orang tu nak jadi baik jugalah. Dan dia juga akhirnya Allah Ta'ala titahkan supaya dia jugalah mengetuai Bani Israel untuk diselamatkan.
Yang istimewa juga, bila sampai saja dekat laut, Allah Ta'ala titahkan kepada Nabi Musa, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ. Allah Ta'ala titahkan, "Hei Musa, engkau bawalah semua kaum-kaum kau itu mengembara di waktu malam, sampai dekat laut, pukullah air laut itu dengan tongkatmu." Surah Toha ayat 77. Tuan-tuan, ayat ini kalau kita renung dan kita fikir bersama, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pi pukul laut tu dengan tongkat yang ada di tangan Nabi Musa. Baik. Tuan-tuan, kalau takat pukul laut tu dengan tongkat tu, kalau ikut jadi apa? Merecik je ayat tu, kan jadi apa pun. Tapi Allah nak ajak kat kita dalam hidup, hang buat dulu, selebihnya aku tolong. Hang ketuk dulu laut tu, selebihnya nanti aku tolong lah. Allah suruh usaha dulu sikit, buat dulu, ketuk dulu, selebihnya aku tolong. Dalam kebanyakan dalam sejarah pun, kalau tuan-tuan tengok, orang-orang yang Tuhan sayang, memang dia punya episod perjalanan hidup dia tu bukan mudah lah. Memang banyak kesukaran. Hatta Nabi kita Muhammad SAW ni, dalam peristiwa hijrah, kita dulu dengar Ustaz duk cerita kan, kan Nabi kita kan daripada Mekah pergi Madinah tu berhari-hari jauh perjalanan. Kalau perjalanan seekor unta, kalau ikutkan 10 hari dia boleh sampai 498 km tu. Tapi lama nak sampai tu. Ada orang tanya, "Ustaz, kenapa lah Nabi kita tak pakai buruk?" Kan cepat. Buruk hijrah ni lepas Isra Mi'raj ke sebelum Isra Mi'raj? Lepas. Jadi maknanya buruk tu dah kenal dah. Sampai ada budak-budak itu dia kata, "Ustaz, kalau macam Goku kan dia boleh panggil awan guling mai." Dia dah kenal, panggil lah kan. Mesti buruk dah kenal. Buruk dia mai. Takkan buruk oil pula kan. Buruk sungguh dia mai. Kalau kita fikir logik pun macam tu, mana awak Nabi kita bersusah-susah pula dah Mekah pergi mana? Pergi Palestin, naik langit ke-7 pun pakai buruk, cepat satu malam je pun jimat masa. Pasal apa Nabi nak kena menempuh jalan penjauh, kena ligan dek musuh sembunyi dalam gua, main musuh main sarang labah-labah pun buat burung, buat sarang semua nak selamatkan Nabi Allah ni. Pasal apa tak pakai burung? Ni kata ulama, ni pelajaran untuk tuan-tuan. Ada orang tanya lah. Hikmah dia adalah Allah nak ajak Nabi kita dan umatnya supaya dalam hidup tidak semua bantuan tu datang dengan mudah. Ada waktunya kena susah sikit, barulah bersyukur dengan nikmat senang. Kalau Nabi kita semuanya senang, umat tak belajar apa kan? Jadi dia ada susah sikit tu baru dia ni. Sama macam kisah Maryam. Kenal Maryam? Jangan Maryam nega si lemak tu gitu kan. Ni Maryam ni ibu Nabi Isa alaihi salam. Maryam ni istimewa dia apa? Dia kalau dia semayang dekat mihrab ni kan, macam mihrab ni, dia duduk semayang. Dia kan wanita soleha, keluarga Imran, Ali Imran. Dia duduk semayang dekat mihrab je ni, dia duduk semayang. Tak tahu mai daripada mana, buah tanpa musim. Mai duduk longgok tepi dia. Orang pun pelik, buah-buah yang bukan musim. Kalau contoh macam kita kan, apa, harum manis apa bulan 5 kan, bulan 5, bulan 6 kan. Tak ada. Harum manis bulan Januari pun mai dah. Tapi saya taklah kata Maryam tu makan harum manis. Nak habaq pada tuan-tuan semua, buah yang tak ikut musim semua berlonggok mai kat dia. Dia tak minta, dia tak request, tak apa, buah tu mai sendiri, mai tepi dia, Maryam tu. Tapi tuan-tuan tahu tak, masa dia nak bersalin kan, dia mengandungkan Nabi Isa, suami tak ada. Dia nak bersalin kan seorang-seorang, dia lari pergi hujung kampung. Orang kutuk dia, apa tu imam anak durjana apa, mengandung apa, menikah apa, budak mai ada perempuan nampak macam bagus, rupa jahat apa macam-macam. Dia lari pergi seorang-seorang, dia duduk kat hujung kampung, dia bersalin seorang-seorang. Waktu dia bersalin itulah Allah Ta'ala kata apa? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Hei Maryam, goncangkan pokok kurma itu supaya buah-buah dia jatuh dan hang makan, jadi kuat nak bersalin. Orang nak bersalin, Tuhan suruh goncang pokok. Tak sajalah tanya, tuan-tuan tak rasa macam pelik tapi ni ayat Quran. Perempuan nak bersalin, dah lah dengan nurse apa tak ada tolong duk push ke apa meter, berapa meter nak buka daripada dah seorang-seorang. Lepas tu kawan tu dengan tak larat pula, Allah suruh goncang sendiri pokok. Dah dulu masa duk mai semayang, buah tak minta mai sendiri. Dah lah ni masa tengah-tengah nak buah, Allah kata apa? Goncang pokok tu. Orang nak bersalin, Tuhan suruh goncang pokok.
Ni bagi orang yang menghayati ya. Allah nak ajak dia, dalam hidup bukan semuanya senang. Hang kena usaha dulu. No pain, no gain. Tengok orang residensi ni lain sikit, dia ni sikit punya ni kan. Dia tak ada orang tu berakit-rakit dahulu kan, berenang-renang ke tepian. Dia kena susah tu dia kena ada. Anak-anak hari ni kalau Allah semua senang. Nak makan, nak apa panggil beruang ping kan. Senang sangat lah ni. Zaman muda suruh lah, ya Allah, ngaji senang tu senang, makan senang apa, semua senang lah ni. Jadi bila susah sikit, payung tu tak mau lah apa. Kawan-kawan saya yang jadi pemilik syarikat, kalau interview tu boleh interview lah 3 bulan paling kuat, lepas tu lari lah. Kena tegur sikit moncong. Ni apa masuk dewan aja, tak mau. Lepas tu akhirnya lambatkan pekerja asing, bakal duk bising dah. Dia tak boleh susah sikit. Lepas tu kita dalam hidup ni, yalah, kita sebagai keluarga pun nak mendidik anak-anak ni bukan benda mudah. Saya ni pun, ayah bukan ustaz, ayah saya polis. Saya ni cik-cik dulu Allah beritalah nakal apa semua sama ya. Tapi saya bila dah jadi ayah ni baru kita tahu punya bukan senang nak didik anak ni. Zaman lah pula tu, zaman budak menjawab ni lain. Kita dulu mana berani dengan orang tua. Mai sembahyang, kita pergi duduk saf pertama. Dia tanya kita, kerat dah tak kerat di belakang. Kita okey. Punya takut. Budak lah tu selalu tanya soalan lagu tu, ngarut. Kerat dah Dia tanya kita balik, pakcik kerat dah? Tak kerat tak kena. Pakcik dah, diam. Kita sama-sama dah kerat, duduk depan. Dia jawab dah ni. Dia jawab. Tak. Ini ada satu masjid tu. Saya ingat viral, saya ingat tonton-tonton kes ni, tapi dia sebelum Covid itu. Budak-budak muda tu pergi masjid tu, dia ada tanam pokok ni, pokok pelam. Jadi sini panggil mangga ke pelam? Pelam asyik mangga padang kan. Buah pelam kan, pokok pelam tu. Budak-budak tu pergi ambil pokok pelam masjid ni kan. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan, kalau surau kita ni lah aku bahajat nak tanam pokok. Saya ingat tanam pokok kurma yang bagus. Pasal pokok kurma ni orang segan nak curi. Pasal dia buah Nabi kan. Dia segan nak curi, dia pelam dia ambil macam tu lah. Budak-budak tu curi. Dia ambil tu tak satu hal lah. Orang masjid pergi tegur, kau curi apa tu pakcik tu. Saya ingat cerita tu habis situ. Rupa budak tu menaruh dendam rupanya. Dia pun malu ke apa. Pagi esok pakcik tu main nak bang ke, main buka masjid apa semua ni. Dia pun simbah pakcik tu pukul 5 pagi kot, tak silap. Dia simbah dengan minyak, bakar bang tu. Mati tu kan. Tinggal dunia kat situ. Menjerit siapa nak ada pagi-pagi tu. Budak lah, saya nak abang. Cari pasal hang tunggu. Cikgu ke apa dia tak peduli lah. Kalau dulu kita kena marah, kenapa kita sengak. Dah ni dia buat, dia angkat geng dia, tak apa. Habis sekolah cikgu tunggu. Tuan-tuan, main pada planet mana ni? Mereka main di mana ni? Inilah zaman dia. Tuan-tuan tak kuasa dugaan lah anak-anak zaman sekarang. Kita nak mendidik, bukan senang. Kita dulu lah, habis-habis dengan ayah kita takut. Saya dulu duduk main di Padang. Ayah menjerit panggil nama saya, Muhammad Ilyas. Ilyas tu dah kena balik dah. Dia menjerit Muhammad tu, dia kena standby lari. Ilyas tu balik. Ismail tu kena di rumah lah. Dia lah. Sampai rumah pula, bukannya mandi, tengok Ultraman pula. Saya tengok Ultraman ada tanduk. Taruh apa nama, taruh dulu ni Ultraman tu kan. Tengah duk sedar Ultraman ni, dia paling syok tu yang masa lampu menyala tu, orang panggil Sakaratul Maut ke apa tu. Tengah-tengah duk suspend. Tiba-tiba Ultraman betul main pada belakang TV. Dia pakai kepiah. Dia kata, Ilyas, mandi. Ultraman ni cakap Jepun, ni cakap Melayu. Dia suruh mandi. Tapi saya ingat bukan senang mendidik anak-anak apa ni, ya Allah, ni zaman ni pula lagi mencabar. Maka sebab itu usaha, ya, benda ni kena usaha. Itu saja nak kena disemat dalam jiwa kita, apa-apa jua dalam kehidupan kita ini. Dan juga pelajaran paling pentingnya adalah setelah Nabi Musa alaihissalam membawa semua Bani Israel selamat merentah lorong ataupun lautan yang dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, tak lama selepas itu apa yang berlaku? Puak-puak tu ngarut habis. Dulu Bani Israel, mereka kena penyek dengan Fir'aun, semua takut, semua jadi hidup jadi serba ketakutan semua. Lah ni bila mereka dah aman, merdeka, bahagia, sentosa,
Sibuk pergi buat patung lembu Samiri ibadah. Lepas tu ngapa? Dia kata Musa buatlah apa-apa patung nak semua-semua. Dia sembah Allah. Nabi Musa dah ajak lama dah. Apa pelajaran paling penting untuk kita tuan-tuan daripada kejadian ni, peristiwa ni, iaitu manusia dia kena senantiasa diingatkan kepada Allah. Tu saja. Sebab itu dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala ada mengingatkan. Apa kata Allah Taala? Wala takunu kalladzina min qablikum. Jangan kamu jadi seperti umat-umat dulu. Yang mana umat dulu ni asalnya depa tu diberikan ingatan, tazkirah, kuliah subuh, orang perdana biar tahu jangan keliru, anda muskil apa. Banyaklah ingatan, nasihat, ceramah, program agama. Tapi apabila dah sampai satu fatala alaihimul amad, dah lama lepas tu tak ada buat program apa, ingatan, nasihat, ceramah pun tak ada, apa pun tak ada. Faqasat qulubuhum, hati depa jadi kerah. Allah sebut dalam Quran. Manusia ni memang macam tu. Dia kalau dah lama tak diingatkan, tak dinasihatkan, tak dipesankan, tak diceramahkan, lama-lama hati dia jadi kerah. Dia akan jadi kerah. Sebab itu bagus tuan-tuan buat program mengingat sesama kita ni, bagus. Pasal lama kelamaan Allah sebut hati dia, hati manusia memang lagu tu. Dia koi lama dia akan makin lupa dan akhirnya dia akan koi jadi sesat. Dia akan jadi sesat. Sebab itu semalam seperti saya ada sebut semalam, berkaitan tentang golongan manusia yang apabila mereka ni dahulunya hidup ada tok-tok guru duk mengajar apa semua, tapi sampai satu tahap kita dengan guru, kita mengaji, kita belajar ni semua, jangan sampai mai satu perasaan dia panggil taksub terhadap guru. Musim-musim ni saya bimbang ni. Mai satu musim bagus, kita ada guru dah bagus, mengaji bagus, belajar dengan tok guru bagus. Tapi jangan mai satu perasaan dipanggil sebagai terlalu taksub terhadap guru. Jangan. Paling bahaya sekali sampai tahap kita nak tengok tok guru dia pun tak boleh. Kita tengok tok guru pun manusia, dia pasti ada silap. Kita tengok pengikut follower dia hentam kita balik. Ustaz ni jealous, cemburu tentang ustaz tak boleh jadi macam dia. Ustaz ada PhD supaya macam dia. Tak tahu ustaz sengak. Kita kena balik. Si tuan-tuan nak tahu siapa kan? Tak payahlah, cukup cakap tu kan. Tak boleh, kita tak boleh sentuh langsung tu guru dia. Padahal tu dia ada buat silap. Jadi kita nak tegur, tak boleh. Follower dia hentam kita balik. Dahsyat. Ingatlah tuan-tuan, kita dalam hidup ni guru jangan seorang. Sebab itu Imam Ibnu Katsir, ulama-ulama dulu, paling-paling tidak 47 orang guru dia, supaya ramai guru ni berlapang dada. Kalau guru tu seorang jadi taksub nanti. Ustaz kami kata, ustaz kami, nampak? Ustaz kami. Siapa mengaku ustaz dia tu? Bahaya tuan. Sebab tu kita dalam guru ni hati-hati. Bila sampai tahap jangan sampai jadi terlalu taksub, jangan sampai terlalu boleh jadi taksub terhadap guru yang guru tu tak ada masalah, okey je. Dia punya pengikut follower tu. Kalau macam di Selangor tu ada satu ajaran sesat tu, tok guru dia dah tobat dah. Ni ajaran sesat lah. Tok guru dia dah tobat dah. Anak-anak murid dia tak ramai manalah, dalam 3,000 orang follower dia, masih tak tobat lagi. Mampu bayanglah, tok guru dia tobat dah, pengikut dia tak tobat lagi. Sampai orang kata, tok guru hampa dah tobat lah. Dah, yang tobat tu korin dia masih lagi bersama kami, jam. Bahaya. Dia akidah ni, orang kalau dah sekali sangkut bab isu akidah ni, nak panggil dia patah balik jauh. Memang payah. Sebab tu hati-hatilah berguru, kita belajar sekadar kita tahu dia juga manusia, dia ada salah, dia tetap salah. Sebab tu kami ustaz-ustaz ni, kami lebih suka kalau tuan-tuan ni main tegur, bagi pandangan, nasihat, cadangan, tu lagi bagus. Ni kalau macam Facebook lah ni, saya ingat dekat ruangan komen ni mesti banyak ni, terbaik ustaz, terbaik, padu, sur, mantap Pak Abu. Manusia ni dia puji melambung sangat sampai satu tahap, saya ingat kalau orang tegur boleh tak terima. Bahaya. Jadi mengingat semua kita, kalau tidak habis sesat macam supaya Bani Israel yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran ni. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar ni saja sembang-sembang kita. Moga-moga bermanfaat dan moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan pada kita petunjuk, hidayahnya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik seiring dengan
dengan bertambahnya umur kita, maka berubah ke arah yang lebih baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kurniakanlah kami kesedaran hati dan jiwa untuk kami berubah ke arah yang lebih baik. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami juga di kalangan orang-orang yang sentiasa mencintai majlis-majlis ilmu, mencintai orang-orang berilmu, mencintai apa jua ke arah pembangunan ilmu. Ya Allah, kurniakanlah rahmat-Mu, kasih sayang-Mu buat para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah, orang yang tak pernah berkira akan hartanya ke jalan-Mu. Ya Allah, kasihanilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, ya Allah, ada jua dalam kalangan kami mereka yang sedang diuji dengan sakit dan uzur. Ya Allah, dengan rahmat kasih sayang-Mu, sembuhkanlah sakit mereka. Ya Allah, sembuhkanlah kesakitan mereka. Ya Allah, jadikanlah sakit itu sebagai penghapus dosa, pengangkat darjat mereka. Ya Allah, agar mereka lebih dekat padamu. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah kami, anak cucu keturunan kami, ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang yang berguna di masa hadapan, menjadi pembela dan menjadi pengharum nama baik keluarga kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak tuan semua. Moga ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah, jumpa malam ni insya-Allah kalau berkesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.